Salam Malaysia Madani, Berita Pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak semua pihak untuk mengimarahkan majlis-majlis ilmu seperti program munajat dan selawat di seluruh negara. Beliau berkata program ini perlu diterapkan dalam masyarakat Islam agar budaya itu terus subur dan lebih segar. Sebab itulah saya mengambil peluang untuk meraihkan para habaib dan masyayikh dan untuk bersama dan mengajak rakan-rakan di seluruh negara menjadikan majlis-majlis seperti ini majlis yang segar, biar Malaysia Madani ini berarti semaraknya semangat umat untuk senantiasa berselawat pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan menggunakan majlis seperti ini supaya meningkatkan kefahaman dan ilmu kita. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program selawat dan munajat perdana untuk Malaysia di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Walaupun dalam keadaan hujan lebat, program tersebut tetap mendapat sambutan apabila disertai kira-kira 10,000 umat Islam sekitar ibu kota. Program bertemakan Mahabara Rasulullah asas kejayaan Malaysia Madani itu dianjurkan Pertubuhan Dai Kuala Lumpur dengan kerjasama pejabat Perdana Menteri yang bertujuan memuliakan baginda Nabi Muhammad selain memohon keberkatan dan memanjatkan doa untuk mengelakkan Malaysia daripada bencana. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan pelaksanaan konsep Malaysia Madani perlu menitik beratkan keseimbangan komuniti dalam pembangunannya supaya pemacuan pertumbuhan dapat dirasai semua golongan. Menurut beliau, mercu tanda pembangunan sesebuah masyarakat itu tidak harus terkenal dengan bangunan tinggi sahaja, sebaliknya harus difokuskan kepada keseimbangan antara golongan atasan dan rakyat. Kerana bila kita bicara soal pembangunan ini pembangunan rakyat dan sekitar. Kita perbarui dalam Malaysia Madani ini perfahaman tentang apa arti pembangunan. Supaya pemacuan pertumbuhan itu untuk semua. Perdana Menteri berucap ketika merasmikan Hari Lanskap Negara di Ipoh. Ini pula perkembangan bencana banjir. Jumlah penduduk terjejas di 3 negeri terus menyaksikan penurunan kepada 43,198 orang malam tadi berbanding 45,302 di sebelah petang. Di Johor, bilangan mangsa banjir menurun kepada 42,770 orang setakat malam tadi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan seramai 12,159 keluarga masih ditempatkan di 154 pusat pemindahan sementara PPS di 4 daerah. Batu Pahat kekal daerah paling teruk terjejas dengan jumlah mangsa 39,800 orang, diikuti Muar 1,532 orang, Tangka 1,037 orang dan Segamat 401 orang. Sebanyak 6 sungai masih melepasi paras bahaya, antaranya Sungai Batu Pahat di Empangan Bekok, Batu Pahat, Sungai Muar di Bukit Kepong dan Sungai Segarang di Batu Pahat. Di Pahang, Sekretariat JPBN melaporkan jumlah penduduk terjejas di Rompin sedikit menurun kepada 169 orang di 2 PPS. Manakala di Melaka, jumlah penduduk terjejas di Jasin berkurangan kepada 259 orang daripada 61 keluarga setakat malam tadi. PPS Sekolah Kebangsaan Seri menempatkan 13 orang, SK Parit Penghulu 104 orang, SK Parit Gantung 19, SK Batu Gajah 112 dan SK Sungai Rambai 11. Dalam pada itu, anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM yang terjejas banjir akan diberi bantuan sewajarnya. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, pihaknya ketika ini sedang mengenal pasti jumlah sebenar yang terlibat dengan bencana itu. Bersama dengan Perbadanan Perwira Niaga Malaysia akan diadakan bagi menyalurkan bantuan berkenaan.
Di samping itu memang kita juga pantau di kalangan anggota kita ataupun veteran. Memang macam di Johor itu saya sendiri pergi ke Keluang bertemu dengan sebahagian daripada veteran kita, dan memang kita memberikan sebahagiannya sumbangan, dan kita akan nilai balik dari segi kerugian dan sebagainya, dan biasanya kita akan memberikan beberapa keperluan terutamanya kalau yang melibatkan barang-barang elektrik. Jadi kita akan berhubung dengan penama untuk memberikan bantuan kepada warga kita dan juga kepada veteran Angkatan Tentera. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan persekolahan kepada 200 pelajar dalam program kembali ke sekolah di Alur Gajah Melaka. Dana RM2 juta disumbangkan kerajaan kepada Yayasan Gabungan Persatuan Tahfiz Al-Quran Kebangsaan. Ia sebagai sokongan untuk mempertingkatkan kebajikan Mahat Tahfiz di seluruh negara. Untuk Mahat Tahfiz yang tidak dapat bantuan daripada kerajaan, tadi saya bagi tahu kerajaan memberikan bajet sebanyak 140 juta termasuk Mahat Tahfiz. Jadi Mahat Tahfiz yang tidak berdaftar suka dibantu sebab ianya tidak memenuhi syarat. Jadi yayasan ini insya-Allah akan membantulah. Tidak banyak dan tidak semua, tetapi saya fikir Yayasan Pita akan melakukan sesuatu yang terbaik. Beliau berkata demikian pada Majlis Himpunan 23K Hufaz Malaysia di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Turut dilancarkan Dasar Pendidikan Tahfiz Negara 2.0 bagi mempertingkatkan ekosistem pendidikan tahfiz negara selari dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Sementara itu, 3 Mahat Tahfiz angkat Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan dijadikan Mahat Tahfiz Program Latihan Teknikal dan Pendidikan Vokasional TVET. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, jumlah tersebut akan ditambah menjelang akhir tahun ini. Kita telah mulakan dengan 3 dulu. Dan insya-Allah akhir tahun ini akan ada 10 di bawah TVET Tahfiz. Dan kita akan melatih mereka hufaz ni yang dah hafal 30 juzuk dan on the way untuk hafal 30 juzuk supaya menjadi pelajar TVET. Artinya kita berikan kursus-kursus kemahiran electrical, piping, pembaikan motor, kereta motor, air conditioning. Dan mereka ini bukan sekadar kemahiran. Kemudian mereka akan mengambil sijil, kemudian diploma, ijazah pertama. Setelah 2 tahun menyepi akibat pandemik COVID-19, persembahan tatu sempena sambutan Hari Tentera Darat ke-90 semalam berlangsung dengan lebih meriah dan berbeza. Pelancaran hari pertamanya disempurnakan oleh Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Zamrus Mohamad Zain. Persembahan Tatu Tentera Darat merupakan persembahan hiburan yang merangkumi variasi pertunjukan kemahiran dan kepakaran anggotanya secara berkumpulan. Selain itu, ia turut melibatkan konsep perarakan dan keseragaman di antara para anggota tentera. Acara yang diadakan malam tadi adalah pancaragam gabungan Tentera Darat, tarian perang, tempur tanpa senjata dan banyak lagi. Meskipun cuaca hujan, ia tidak menghalang orang ramai untuk membanjiri dataran pusat latihan asas Tentera Darat Port Dickson. Bagaimanapun persembahan terpaksa ditangguhkan selama 1 jam ekoran cuaca buruk. Berlangsung sehingga hari ini, program turut dihiasi dengan Karnival Hari Terbuka Tentera Darat 2023 yang memaparkan aset serta kerjaya Tentera Darat selain pertunjukan kepakaran, demonstrasi serta persembahan hiburan. Hampir 30% kad pengenalan kanak-kanak MyKid yang siap masih belum dituntut oleh ibu bapa. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekiranya tidak dituntut sebelum tempoh tertentu, kad tersebut terpaksa dilupuskan dan bakal mendatangkan kerugian. Mohon juga dimaklumkan, saya menasihati parent yang telah siap, yang telah memohon supaya bersegera dapatkan, sebab dia ada tempoh dia. Kalau setelah tempoh itu lepas, kad MyKid itu terpaksa dilupuskan, dan itu satu kerugian 30% satu jumlah yang besar.
Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat agung tahunan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di Maktab Polis Diraja Malaysia Ceras. Dasar perfilman negara akan diteliti semula dan ditambah baik bagi merangsang industri kreatif negara pasca pandemik. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, ia penting dalam memperkasa sektor berkenaan beberapa tahun akan datang dengan anggaran pelaburan mencecah lebih RM1 bilion. Jelas beliau, langkah itu sekaligus memberi manfaat kepada ekonomi setempat termasuk menjana tenaga kerja tempatan. Jadi bila kita dapat uruskan beberapa perkara di peringkat Kementerian dan Finas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, saya percaya kita akan dapat tambah baik program FIMI. Ya, dan insya-Allah pihak kementerian juga akan meneliti beberapa perkara kerana kita bukan hanya nak filem-filem yang produksinya dari luar, ya, untuk manfaatkan fasiliti di sini, kemudahan di sini, tapi juga produksi-produksi syarikat-syarikat produksi tempatan, ya. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Iskandar Malaysia Studio di Iskandar Puteri. Pendigitalan perniagaan, memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan e-dagang. RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menghadiri Majlis Kenaikan Taraf Status Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology (TAUMT) semalam. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin turut berangkat ke majlis yang bertujuan meraihkan penderma dana dan pinjaman pelajar di institusi tersebut. Bagi membantu pelajar TAUMT yang berdepan cabaran mendapatkan bantuan pembiayaan pengajian, pihak universiti telah mengambil langkah dengan mewujudkan bantuan pinjaman sendiri. Usaha itu didorong menerusi bantuan pelbagai individu dan agensi-agensi di seluruh negara. Usaha murni yang dimulakan sejak tahun 1979 itu telah berjaya mendapat seramai 119 penderma dana setakat ini. Justeru, majlis berkenaan dianjur bagi memberi penghargaan kepada 53 penerima dana sedia ada, termasuk 66 yang baru menyertai usaha murni tersebut. Majlis dimeriahkan dengan persembahan tarian tradisional Cina dan lagu oleh pelajar TAUMT. Operasi bersepadu waran sitaan cukai taksiran dilaksanakan Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ bagi menyelesaikan cukai tertunggak lebih RM8 juta sekitar kawasan Damansara Perdana. Operasi dianggotai 40 pegawai penguat kuasa itu dilakukan dengan kerjasama pihak polis. Untuk pengetahuan, di kawasan Damansara Perdana jumlah tunggakan tunggakan untuk pegangan 9,304 pemilik berjumlah RM8,206,351.20 sen. Damansara Perdana saja ada 8 juta tunggakan yang tidak berbayar. Akta yang membagi kuasa kepada kita untuk tindakan, kita follow Seksyen 147 dan 148 Akta Kerajaan Tempatan, Akta 171, ya, memberi kuasa kepada kita untuk membuat tindakan. Melalui operasi di sebuah kondominium, MBPJ berjaya menyita 2 buah televisyen dan peralatan elektrik mudah alih. Lebih RM8,500 cukai taksiran telah dijelaskan oleh 2 pemilik rumah. Seorang nelayan warga tempatan ditemui meninggal dunia dalam sebuah bot di perairan Pulau Pemanggil Mersing, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Abdul Razak Abdullah Sani berkata, lelaki berusia 28 tahun itu keluar menangkap ikan bersama 14 kru yang lain sejak 7 Mac lalu.
Menurut beliau, punca kematian akan diketahui selepas mendapat laporan analisis sampel darah daripada Jabatan Kimia. Jelasnya, lelaki itu disedari sudah meninggal dunia semasa dikejutkan dari tidur oleh kru lain kira-kira 7.55 pagi. Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Mersing melaksanakan op gelora untuk membawa pulang mayat dengan sebuah bot pada 11 pagi. Bot itu kemudian tiba di jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Mersing pada tengah hari dan mayat dihantar ke Hospital Mersing untuk bedah siasat. Kes disiasat sebagai mati mengejut. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri menyarankan kaum wanita negara ini merebut peluang yang ditawarkan kerajaan bagi meningkatkan taraf ekonomi. Beliau berkata antaranya program Wanita Bangkit Alias KPWKM yang mampu membimbing wanita menjadi usahawan berjaya, seterusnya membantu wanita lain dalam peluang pekerjaan. Beliau berkata beberapa inisiatif diperkenal dalam program tersebut termasuk My Kasih Capital iaitu bantuan kepada wanita yang terkesan akibat COVID-19 untuk memulakan perniagaan. Menurut beliau, peserta My Kasih Capital akan dinilai dan dipantau serta perlu mengikuti khusus oleh agensi kerajaan seperti Pekeso selain perkongsian pengalaman dan panduan daripada usahawan berjaya. Menurutnya, setakat ini 18,250 wanita menyertai program itu dan telah diberikan modal perniagaan. Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika merasmikan program tersebut yang dihadiri lebih 500 wanita di Kota Kinabalu. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan D40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Gunung Merapi di Indonesia yang meletus semalam telah memuntahkan asap dan larva panas ke kawasan penduduk yang tidak berpenghuni. Gunung Merapi itu disahkan meletus pada pukul 12.30 hari waktu tempatan. Agensi Gunung Berapi Indonesia berkata status berjaga-jaga tahap 3 telah diaktifkan susulan letusan berkenaan. Penduduk yang tinggal di radius 7 km berada dekat dengan kawasan itu juga telah diharapkan keluar dari kawasan. Kali terakhir gunung berapi itu meletus pada tahun 2010 yang menyaksikan lebih 350 orang terkorban. Sementara itu, Badan Pengurusan Bencana Negara melaporkan letusan menyebabkan hujan yang membawa abu melanda 8 kampung di daerah Bayulali dan Magelang di Jawa Tengah. Langkah tindak balas kecemasan dan penyelarasan oleh pihak berkuasa tempatan juga telah diambil bagi berdepan sebarang kemungkinan. Parlimen China mengesahkan Li Qiang dilantik Perdana Menteri baharu dengan tugas utama menguruskan ekonomi kedua terbesar dunia itu. Pelantikan bekas Ketua Parti Komunis Shanghai itu dibuat bagi menggantikan Perdana Menteri sebelum ini, Li Keqiang, yang menyandang jawatan selama 2 penggal. Li Qiang yang juga sekutu rapat Presiden Xi Jinping pernah berkhidmat sebagai Ketua Kaki Tangan Kerajaan dari 2004 hingga 2007. Pelantikan tersebut juga sudah dijangkakan sejak Oktober lalu apabila Kongres Parti Komunis melantiknya sebagai pemimpin kedua tertinggi dalam jawatan kuasa tetap Biro Politik. Disifatkan sebagai seorang yang pragmatik dan mesra perniagaan, Li Qiang bakal memikul tugas berat untuk merangsang semula serta memulihkan ekonomi China yang tidak seimbang sejak pandemik COVID-19. Kegagalan bank terbesar sejak krisis kewangan 2008. Itu kesimpulan dibuat berhubung tindakan pengawal selia kewangan Amerika Syarikat menutup Silicon Valley Bank SVB semalam. Penutupan juga disifatkan sebagai kegagalan kedua terbesar bagi sektor bank runcit di negara Uncle Sam itu. Langkah mengejutkan itu juga menyebabkan saham perbankan global menjunam. Pihak berkuasa juga merampas aset SVB iaitu pemiutang utama kepada
kepada syarikat pemula teknologi negara itu. Sejak 1980-an, selepas jumlah deposit yang banyak dikeluarkan menjadikan bank bersaiz sederhana itu runtuh dan tidak lagi dapat bertahan. SVB sebelum ini menjadi bank Amerika Syarikat yang ke-16 terbesar dari segi aset. Pada penghujung 2022, ia memiliki aset bernilai $209 bilion dan deposit sekitar $175.4 bilion. Rangkuman perlawanan-perlawanan mingguan Liga Malaysia. Kupasan isu-isu terkini dan perkembangan aktiviti bola sepak tempatan. Memberi satu peluang baru kepada pasukan-pasukan yang bertanding. Saksikan aksi-aksi menarik Liga Bola Sepak Malaysia dalam Sekilas Liga setiap Khamis 11 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Liga Super 2023. Selepas 4 perlawanan naib juara musim lalu, Terengganu FC akhirnya meraih kemenangan sulung dengan mengatasi PDRM 1-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Pada pertemuan itu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan di babak pertama. Namun, malang bagi PDRM apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas penjaga gol Muhammad Ramdan Hamid dilayangkan kad merah ketika menuju rehat. Situasi itu digunakan sepenuhnya oleh TFC yang berjaya meledak gol kemenangan menerusi Sardor Kulmatov pada minit ke-76. Kemenangan itu memberi 3 mata pertama buat skuad penyu selepas 4 perlawanan Liga Super musim ini. Skuad kendalian Tomislav Steinbruckner itu juga berjaya naik ke posisi ke-6 Liga dengan 4 mata, manakala PDRM pula di tangga ke-7. Dalam pada itu, aksi Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur City di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi pula terpaksa ditangguhkan akibat cuaca buruk dan padang yang ditakungi air. Menjelang aksi kedua kelayakan Piala Asia B20 wanita di Kemboja, Ketua Jurulatih Skuad Wanita Negara Cameron Ng berkata anak buahnya perlu lebih tenang dan bermain sebagai satu pasukan untuk mengatasi Myanmar di Stadium Smart RSN Phnom Penh hari ini. Pada aksi pertama semalam, skuad negara akur dengan kekalahan 0-1 kepada Kemboja dalam saingan kumpulan G. Ia sekaligus menyukarkan laluan skuad Malayan Tigers ke pusingan seterusnya selain perlu mencatat kemenangan ke atas Myanmar. Kita perlu calm sikit. I think yesterday kita paksa, we force the passes. So kalau kita calm sikit, kita relax and play our game, I think we should do well because the players dah faham dengan sistem yang kita nak main. Saya tak akan banyak buat perubahan dari segi sistem atau formation because player dah biasa dengan sistem ni. So for me, tak banyak perubahan yang akan berlaku. Tapi I think it's just about us staying focused and doing the right things. Bagi merealisasikan misi layak ke pusingan seterusnya, skuad Malayan Tigers bukan sahaja wajib menang perlawanan ini tetapi perlu menewaskan Myanmar sekurang-kurangnya 2-0. What I want to see is kita main kita punya game dulu. Kalau kita main kita punya game dan main dengan formation dan cara kita biasa bermain, kita akan score goal. And so for me, there's no pressure to score goals. Of course we want to win, of course we want to qualify, tapi kita step by step dululah. Kekalahan ini menyaksikan skuad negara menghuni tangga terbawah kumpulan tanpa sebarang mata, manakala Myanmar yang mengatasi Kemboja 2-0 pada aksi pertama menghuni kedudukan teratas dengan 3 mata. Beralih ke Liga Hoki Kebangsaan MHL 2023. Terengganu Hockey Team THT mempertahankan kejuaraan Division Premier buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan musuh ketat tenaga nasional Berhad TNB 3-2 dalam aksi terakhir di Stadium Hoki Batu Buru. Mereka turut menamatkan saingan Liga dengan rekod tanpa kalah dalam 14 perlawanan. Pertemuan kedua-dua pasukan berlangsung sengit dengan THT yang dibimbing jurulatih dari Korea Selatan, Seo Jong-ho dipaksa bangkit 2 kali daripada ketinggalan sebelum berjaya mengesahkan gelaran.
Pemain kebangsaan Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal meletakkan TNB di hadapan pada minit ke-30 menerusi jaringan padang. Namun THT berjaya menyamakan kedudukan 5 minit kemudian hasil gol Abdul Khalik Hamirin. Pertembungan dua musuh tradisi ini terus menarik apabila TNB sekali lagi mendahului menerusi pemain kebangsaan Muhammad Aminuddin Muhammad Zain menerusi pukulan sudut penalti minit ke-42. Kelebihan itu hanya bertahan 5 minit apabila pemain import dari Korea Selatan Jang Jong-hyun meledak jaringan kedua THT hasil pukulan sudut penalti sekaligus mengikat kembali kedudukan 2-2. Kejayaan akhirnya menjadi milik THT apabila Jong-hyun sekali lagi menjadi wira dengan meledak gol kemenangan tuan rumah tak kala masa berbaki beberapa saat lagi untuk ditamatkan. THT yang menang 13 perlawanan dan mencatat satu keputusan seri berada di pesada Liga dengan 40 mata. Manakala TNB yang dibimbing bekas pemain kebangsaan Nur Saiful Zaini Nasruddin kekal di tangga kedua dengan 34 mata. Peka dengan nasib malang penduduk-penduduk terjejas banjir, Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM menghulur bantuan berupa barangan keperluan kepada mereka di Johor. Pengarah program bantuan banjir SAM, Hafizal Hamad berkata, inisiatif yang dinamakan SAM Prihatin Bantuan Banjir Johor itu turut mendapat sokongan positif orang ramai yang sama-sama memberi sumbangan. Jelasnya, SAM menyediakan satu lokasi memudahkan orang ramai meletakkan barangan sumbangan mereka secara pandu lalu di pekarangan Stadium Shah Alam sejak 2 petang semalam. Antara sumbangan tersebut adalah beras, gula, kit kecemasan serta ubat-ubatan. Sebuah lori 3 tan akan diguna untuk menghantar sumbangan berkenaan kepada Yayasan Kelab Bola Sepak Johor Darul Tazim JDT di Lakin Johor Bahru sebelum ia diagihkan. Tambahnya, kempen tersebut terus mendapat sambutan sehingga berakhir pada pukul 10 malam. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 memburu piala berprestij di Arena Hoki Negara. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 eksklusif hanya di RTM. Berita pagi berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani dan jumpa lagi.